Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. So, ayo kita tonton dan dengar maklumat penting ini ya daripada satu sidang media khas bersama dengan Menteri Kesihatan Malaysia. Jadi, tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk melihat, menonton apakah maklumat yang akan disampaikan oleh Menteri Kesihatan ini. Jadi, ayo kita tonton video ini bersama-sama. Saya akan menyerahkan sebenarnya kepada Menteri Kesihatan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih saudara Azmi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Salam Malaysia Madani ya. Yang berhormat Datuk Timbalan Menteri, Datuk Seri KSU dan juga Datuk DG ya. Terima kasih rakan-rakan media kerana terus ya bersama kami. Dan pada petang ini saya telah diberikan satu ya skrip yang sangat cantik, jadi saya mengelakkan untuk bersyarah panjang. Saya kali ini saya nak baca for the good of all of us ya. Baik, waktu bekerja berlainan suatu usaha menambah baik kebajikan petugas kesihatan bagi meningkat meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan. Ya. Kementerian Kesihatan Malaysia hari ini menganjurkan pemukiman melibatkan pimpinan tertinggi di Ibu Pejabat Negara yang akan berlangsung sehingga 19 Januari bermula hari ini. Ya. Isu utama yang akan dibincangkan melibatkan isu-isu sumber manusia, meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan dan ketidakseimbangan agihan petugas ataupun maldistribution. Termasuklah isu cadangan waktu bekerja berlainan WBB. Pagi ini, satu sesi libat urus telah kita anjurkan melibatkan lebih 1,000 pegawai perubatan dan pakar perubatan secara fizikal dan juga dalam talian. Ya. Dapatan daripada sesi ini akan dibincangkan pada pemukiman ini dan ia adalah salah satu daripada inisiatif kementerian untuk meningkatkan keterlibatan pemegang taruh secara keseluruhan. Jadi talking about our own healthcare staff from our specialists right down to all WBB ataupun waktu bekerja berlainan adalah sebuah cadangan perubahan aturan jadual bekerja work scheduling yang dibina oleh petugas KKM sendiri berdasarkan libat urus yang telah kita mulakan sejak Januari, be exact 22 Januari 2024 tahun lalu di beberapa jabatan di fasiliti kesihatan terpilih melibatkan pegawai perubatan dan juga pakar perubatan secara bersasar. Ini telah saya mulakan dan saya cetuskan idea ini dan langsung diangkat sebagai agenda untuk disusuli, dan itulah bermula 22 Januari. Kalau masih ramai yang masih ingat, saya menyebutkan tentang kebajikan petugas healthcare workers. Sistem ini dimaksudkan menjadi sistem ketiga yang berjalan selari dengan sistem atas panggilan atau the on-call sistem yang sedia ada, dan juga sistem shift bagi pegawai perubatan dan juga pakar perubatan. So this is the third system after the on-call system dan juga the shift system. So we have an additional one. WBB bertujuan untuk mengurangkan keletihan, meningkatkan kualiti hidup, work-life balance, dan kebajikan pegawai perubatan kita, serta meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan, better service delivery kepada orang ramai, dan pelaksanaannya menyasarkan untuk antara lainnya mengurangkan tempoh bekerja atas panggilan aktif daripada maksimum hari ini status quo adalah 33 jam kepada 18 jam untuk setiap sesi kerja kaki tangan yang terlibat. Kedua,
memastikan mana-mana pegawai perubatan tidak bertugas melebihi 24 jam secara berterusan. Maksudnya dulunya memang wujud, ya. Ketiga, mengurangkan jumlah waktu bertugas yang kini mencecah 99 jam seminggu. Ya, 3 kali panggilan seminggu kepada maksimum 72 hours per week. Ya, 72 jam seminggu. Nah, KKM committed untuk menambah baik persekitaran kerja, ya, work environment kita, yang menyokong kebajikan dan kesejahteraan yang lebih baik untuk warga KKM. Ya, seterusnya KKM akan terus memastikan perkhidmatan terbaik dapat disampaikan demi menjamin kesihatan dan kesejahteraan rakyat semua. Itu saja untuk press release kami. Dan ya, kalau ada rakan-rakan media mau membangkitkan apa-apa, but let it be clear again, ya, kami akan masuki retreat untuk 3 hari 2 malam, dan the agenda adalah antara lain terkait dengan persoalan sumber manusia, issues on human resource, dan kedua on service delivery. Jadi saya sangat mengharapkan rakan-rakan media untuk sedikit memberikan kami masa ataupun give us a breather for us to come back to you as an outcome of this retreat yang telah kami rancang dengan begitu rapi. So you will get a lot more to write, and because perkara-perkara yang hari ini menjadi isu-isunya akan kita telitikan, akan kita cerakinkan, akan kita tangani dan kita rumuskan. We will iron it out, and we have the best talent, the best brain, our chief of specialty bersama pengarah, and all over Malaysia we are here. So jadi kalau ada isu-isu yang saya minta supaya rakan-rakan media tangguhkan, so that kita akan dapat jawab semasa tamatnya pemukiman ini. So itu memang tujuan pemukiman, untuk menggarap dan merungkaikan permasalahan sumber manusia dan servis delivery. Baik. Ada? Sila. Kalau tak ada lagi baik. Satu saya termasuk isu allowance yang dibangkitkan oleh setengah pihak. Reinsure for your need for adventures. Nanti akan dibincangkan. Ya, betul. Terima kasih. Ya. Ada pemimpin bersatu buat laporan polis dan dakwa ada pegawai tinggi KKM ditaja syarikat swasta keluar negara. So apa komen Wati? Ya, saya juga ada mendengar perkara ini. Nah, kerana ia telah menjadi satu laporan kepada pihak polis, izinkan pihak polis membuat siasatannya dahulu, dan saya belum ada apa-apa komen tentang perkara ini. Thank you. Terima kasih. Ya. Mengenai kes bayi dibekukan di hospital Kelang tu, ada perkembangan ini ya? Untuk secara lebih khusus belum lagi. Sejurus saya dapat laporan terkini, Tok DJ, ya, kita akan panggil rakan-rakan media untuk kita berikan laporan terkini tersebut. Minta maaf ya, that's taken a bit of time, ya. Saya tahu, saya sedar. Baik. District, there is a concern on pengamal perubatan asing. KKM akan lihat ada perlu pemantauan atau peraturan yang diketatkan untuk pastikan pengamal perubatan asing follow the standard of Malaysia punya KKM standard untuk these foreign doctors. Okay, foreign doctors. We have our Datuk DG here. Our one Datuk DG also the president of MMC untuk jawab soalan ni. Saya punya jawapan, tapi saya rasa lebih layak Datuk DG menjawab soalan ni. Foreign expat doctors subjected to the same stringent standards yang kita. Sila Datuk DG. Jawapannya lebih kurang sama juga lah, iaitu apa-apa pun sebagai pengamal perubatan, saya kira lah mereka ini dalam negara ke luar negara ke, yang kita pastikan yang pertama sekali mereka mengikut aturan-aturan yang telah pun kita tetapkan, iaitu memastikan bahawa yang pertamanya ialah
dari segi dia punya kelayakan, dari segi dia punya kriteria telah layak tu kena ada, barulah mereka boleh didaftarkan. Itu memang standard lah, iaitu di mana MMC akan mengawal selia lah semua perkara ini. Baik. Terima kasih Datuk Riji. Ya, Datuk Sri nak clarify, WBB ni antara yang akan dibincangkan dalam umum. pastinya. So nanti akan diumumkan sama ada akan dilaksanakan atau sebaliknya atau bagaimana? Ya, kita sudah mengambil komitmen ya, untuk secara lumat, exhaustively kita akan perbincangkan dan kita akan mengambil sikap pada penghujung pemukiman ini. So we should be able to make announcement on this. Ya. Persoalannya hari ini bukan persoalan pelaksanaan semua atau tidak. Ia juga satu yang telah kita buat keputusan untuk melancarkan apa yang dikatakan sebagai projek rintis atau DJ ya. So be that as it may apapun, pastinya projek rintis itu akan juga dapat kita jalankan bagi mengenal pasti. Saya selalu sebutkan the many moving parts of the organisation dengan maksudnya supaya kita tahu segala titik bengit dalam pelaksanaan itu akan terserlah dan akan dapat kita kenal pasti. Jadi saya yakin kita akan dapat buat pengumuman itu pada tamatnya pemukiman ini. Tapi tak ada suara-suara ditanggung. Itu adalah satu yang baik. The check and balance dalam sebuah organisasi yang dinamis, dia perlu mendengar semua dissenting voice, criticism, penambahbaikan. Itu saya sangat sedar dan saya sangat selesa dengan dissenting voice, because that's how organisation should always behave. Mesti menerima pandangan-pandangan yang berbeza. That makes organisation dynamic. Soalan akhir. Okey, itu terima kasih. Baik, terima kasih semuanya sekali lagi. Good, thank you. Terima kasih. Baik. Terima kasih semua rekan-rekan media. Terima kasih. Thank you. Ya.